tak 5 bahasa cinta yang boleh digunakan dalam closing bakal pelanggan anda? Jom tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Uso. Di channel ini saya berkongsi dengan anda teknik-teknik atau strategi-strategi dalam pemasaran digital, teknik mudah closing dan juga bagaimana untuk buat duit dari rumah secara online sahaja. Jadi, jika anda first time tonton video bersama dengan saya, boleh tekan button subscribe di bawah sekarang dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi jika saya ada upload video-video terbaru. Jadi hari ini apa yang saya nak kongsikan kepada anda adalah dalam slot teknik mudah closing kita, untuk saya kongsikan kepada anda 5 bahasa cinta ataupun love closing words yang boleh kita gunakan dalam closing bakal pelanggan anda. Anda perasan tak, kita kadang-kadang ramai dah bakal pelanggan kan, tapi kenapa tak close kan? So ini mungkin membantu anda dalam anda membuat closing. Perkara pertama adalah anda kena pastikan bakal pelanggan anda itu berada di dalam satu kolam. Yang ni mungkin saya akan kongsikan di video-video akan datang lah. Pastikan bakal pelanggan anda berada dalam satu kolam. Contohnya anda kumpulkan mereka dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi mudahlah anda untuk pujuk mereka ataupun untuk close mereka secara halus kan. Maksudnya secara berperingkat. Mungkin sekarang mereka tak beli, tapi bila anda dah kumpulkan mereka di dalam satu kolam, mudah untuk anda menggunakan bahasa-bahasa ini mudah. Jadi untuk bahasa cinta ini yang boleh digunakan dalam closing ini, bukan sahaja anda boleh guna kepada bakal pelanggan anda, tapi sebenarnya anda juga boleh guna untuk menarik hati pasangan anda yang dah berkahwin lah ya, ataupun untuk berkasih sayang dengan anak-anak. Secara psikologikalnya adalah manusia ini boleh dikategorikan kepada beberapa kategori. Yang mana mereka ini suka kalau kita tunjukkan kita sayang dia dengan beberapa cara, iaitu dengan 5 bahasa cinta ini. Ada yang suka kepada bahasa perkataan. Dia suka kalau kita cakap kita sayang kat dia. Dia suka kalau kita puji-puji dia. Itu bahasa cinta yang pertama, iaitu perkataan. Ada juga kategori manusia yang suka kepada bahasa cinta yang kedua, iaitu apa? Sentuhan. Ada yang tak sukalah mulut manis ni kan, perkataan ni, so dia suka kepada sentuhan. Yang ketiga, ada juga manusia yang suka kepada quality time. Bahasa cinta dia adalah berikan masa yang berharga bersama dengan dia. Yang keempat adalah act of service. Ada manusia yang suka kalau kita berikan servis terbaik pada dia. Dan yang kelima, mereka akan rasa dihargai sekiranya kita bagi hadiah. Jadi bahasa yang kelima adalah memberi hadiah. So jom kita tengok satu persatu macam mana kita nak gunakan bahasa-bahasa ini dalam teknik closing. Yang pertama sekali adalah bahasa perkataan. Jadi dalam closing, di dalam closing anda berhati-hati dengan perkataan anda, jangan overclaim. Dan banyakkan puji kepada prospek anda. Kaitkan situasi dia dengan apa yang anda nak jual. Contohnya anda jual tudung sarung contohnya kan. Jadi anda dah tahu dia ni cikgu. Jadi perkataan yang anda nak guna, anda boleh kaitkan situasi dia, matchingkan dengan produk anda. Contohnya cikgu sekarang ni PDPR kan, tak tahu sampai bila kan. So eloklah kalau dapatkan tudung sarung ni, contohnya kan. So gunakan bahasa yang dia boleh dia boleh bayangkan, betul lah aku kena beli ni. So make sure gunakan bahasa yang matching dengan bakal pelanggan anda. Dan ada bakal pelanggan anda yang otak biru. Ingat tak? Yang saya share sebelum ni, jenis spring color.
Kalau yang otak biru, mereka sangat sukakan bahasa perkataan dengan cara anda puji-puji dia. Orang otak biru ni sukalah orang ambil hati dia kan. So kena ada puji-pujian juga di dalam closing kita. Okay, kalau dia otak biru memang dia mudah cair lah. Yang kedua, macam mana pula dengan sentuhan? Okey, yang ni lebih kepada jika anda buat closing secara face to face. Okey, jika anda buat closing secara face to face, sentuhan itu sangatlah berguna. Okey, contoh sentuhan tu macam mana? Okey, bila anda salam dengan dia, okey, anda letakkan tangan anda dekat dia punya bahu. Okey, lepas tu anda cakap-cakap dengan dia. Itu sebenarnya secara psikologikalnya adalah untuk mereka agree dengan anda. Maksudnya, bila kita cakap dia akan mudah untuk dengar apa yang kita cakap dan juga lebih mudah untuk rasa nak beli dengan apa yang kita tawarkan. Okey, jadi ada bakal pelanggan kita yang suka kepada sentuhan. Okey, sama juga dalam relationship. Okey, ataupun dalam relationship maksud saya ni yang dah kahwin lah. Okey, so ada pasangan kita yang suka kepada sentuhan. Dia tak suka bahasa sweet-sweet tu. Dia tak suka bahasa perkataan. Jadi kalau nampak pasangan kita ni suka kepada bahasa kalau nampak pasangan kita suka kepada bahasa yang kedua ini, bahasa melalui sentuhan, so banyakkan sentuh dia lah. Okay. Kalau perasan anak anda ada yang jenis suka pada perkataan, ada anak yang suka kepada sentuhan. Okay, ada anak yang tak suka. Kalau anda perasan, nanti cuba tengok anak anda, dia cuba tengok bahasa cinta yang mana dia paling suka. Okay, contohnya kalau anda cakap ibu sayang awak hari-hari ke, dia suka ke tak suka. Okay, kalau awak usap dia punya rambut hari-hari ke contohnya kan, dia suka tak? Dia suka tak awak peluk-peluk dia? Kalau dia suka tu maksudnya dia suka kepada sentuhan. Okay, bahasa sentuhan. Dia akan rasa ibu dia sayang dia kalau selalu peluk dia. Contoh yang ketiga, bahasa yang ketiga adalah quality time. Ada customer yang suka kepada masa. Yang ni lebih kepada yang brain colour hijau. Dalam video sebelum ni saya ada share. Jadi ada bakal customer kita yang suka kepada bahasa masa ni. Bagi dia masa sangat penting. Jadi waktu dia PM anda kena respon segeralah, baru dia akan suka. Dia akan rasa anda begitu menghargai dia kalau anda berikan masa pada dia. Okay, sama juga dalam rumah anda. Cuba perhatikan. Kan ada anak yang suka kepada masa. Ada anak yang tak kisah pun mak ayah dia tak ada. Dia lebih selesa dengan phone contohnya kan. Ada anak yang tak boleh mak ayah dia tinggal lama-lama sebab dia nak quality time. Dia tak boleh tengok mak ayah dia sibuk sehari kan, tak layan dia. Dia akan jadi lain. So itu adalah anak yang suka kepada bahasa quality time. Sama juga dengan pasangan anda. Okay, kalau dia tak boleh, anda tak ada tu maksudnya dia suka kepada quality time. Waktu dengan dia jangan main phone. Contohnya lah. Contohnya. Okay, so itu antara bahasa cinta yang disukai oleh orang yang suka kepada bahasa masa ini. Okay. So dalam closing, reply secepat mungkin yang boleh lah. Bila kita close bakal pelanggan kita. So mereka akan rasa kita sayang dia dengan cara kita respon secepatnya. So yang keempat, macam mana pula? Yang keempat adalah act of service. Okay, ada manusia yang suka kepada servis. Dia tak kisah pun harga. Contoh macam semalam saya ada beli kebab, kontainer kebab nama dia. Search dalam Foodpanda je, nampak macam terliur kan. Kebab tu RM13 lebih. Sebelum ni saya makan kebab RM5, RM7 je kan. So saya rasa macam mahalnya kebab ni kan, tapi sebab nak makan, so saya beli je lah. Okay, bila beli, okay, saya terkejut tengok dia punya packaging sangat cantik. Maksudnya, dan servis dia sangat cepat lah. Maksudnya dia nak menghargai customer dia dengan cara servis yang terbaik. Okay, packaging pun adalah salah satu servis yang baik. Okay, jadi kalau produk anda mahal sekalipun, make sure tawarkan servis yang baik, tip top,
diorang akan rasa anda sayang kat dia. Okay, mereka akan rasa anda memang nak bantu dia, bukan sekadar nak jual produk. So, jaga servis dengan bakal pelanggan. Ini penting untuk memastikan pelanggan sedia ada repeat berulang kali dengan anda. Okay? So, yang kelima, yang last sekali adalah bahasa hadiah. Yang ni juga adalah apa yang Nabi ajar kita dengan saling memberi hadiah, kan? So, dalam Quran ada sebut dalam surah An-Nisa, tak silap saya, ayat yang ke-86, jika kamu diberi penghormatan, maka balaslah dengan cara yang lebih baik atau cara yang sama. Jadi, kita kena sentiasa hargai sama ada dia dah beli ke, bakal pelanggan ke, ataupun yang paling penting sebenarnya adalah anda nak kena jaga pelanggan sedia ada. Okay, macam mana nak jaga diorang ni supaya diorang keep on beli dengan anda? Okay, macam mana nak, orang kata apa, nak belai-belai dia lah, kan? Okay, bila anda jual, anda tawarkan free gift. Okay, contohnya bila anda jual produk itu, anda tawarkan free gift. Okay, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ramai tak perasan, ramai orang duk ingat yang ni kena spend banyak modal, kan, nak boleh free gift lah, ni lah, kan, apa kan. Ramai orang tak perasan sebenarnya dia boleh bagi kad. Kad simple sahaja, boleh mula dengan print sahaja, boleh mula dengan custom made, print sendiri je. Tudung saya pun dah ke depan dah. Okay, boleh print dengan sendiri sahaja. Okay, dan tulis short note, terima kasih kerana memilih pelaris, contohnya kalau ada jual tudung, kan, contohnya. Okay, terima kasih kerana memilih pelaris, semoga ceria-ceria selalu, contohnya. Walaupun sekecil-kecil hadiah dengan cara berikan kad. Okay, orang sangat suka bahasa cinta melalui hadiah. Okay, jadi saya harap perkongsian kali ini bermanfaat untuk anda. Yang paling penting adalah dengan cara kenali bakal pelanggan anda, sama juga kenal pasangan anda, kenal anak anda, dan anda akan tahu bahasa cinta yang sesuai untuk mereka. Jadi, boleh amalkan tips ini untuk closing bakal pelanggan anda atau untuk menjaga pelanggan sedia ada. Jadi, jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.